Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang. Kita ambil attendance dulu Muhammad Faris. Ada. Muhammad Azril Ashraf. Khairul Aiman. Muhammad Arif. Ada sir. Ashmat. Ada sir. Izzat Email. Ada sir. Muhammad Fauzan. Ada sir. Khairul Fitri. Wan Muhammad Luqman. Ada sir. Muhammad Aizat. Muhammad Aiman. Muhammad Faris Izwan. Ada sir. Syed Muhammad Adin. Saya sir. Muhammad Haris Aiman. Saya sir. Ada sir. Syed Muhammad Firdaus. Ada sir. Wan Muhammad Afham. Saya sir. Muhammad Syihabuddin. Ada sir. Muhammad Daniel. Ada sir. Vanishwari. Ada sir. Nur Atirah. Ada sir. Muhammad Arif. Ada sir. Muhammad Syafiq. Ada sir. Muhammad Firdaus. Ada sir. Okay. Ada yang baru masuk tak? Sir. Muhammad Yes. Aiman ada sir. Aiman nombor apa Aiman? Nombor 11. Ya. Okay, ada lagi tak? Okay. So, kalau tak ada, hari ni kita akan buat few example Few example. Basically, last week kita dah habis untuk tajuk design of shaft and its component lah. Okay, so tapi kita tak ada buat apa-apa contoh lagi lah. Okay, even though dia punya contoh tu, dia punya ataupun dia punya solution, biasanya untuk shaft ni, biasanya kita pakai all the theories lah. Okay, we apply all the theories from previous chapter. Okay, failure under variable loading. Okay, so anyway, hari ni kita akan buat sama-sama beberapa contoh. Okay, so slide ni saya dah share dalam WhatsApp group. Okay, kita akan buatlah, tengoklah satu ataupun dua contoh. And then you boleh tengoklah sebenarnya all the apa tu, calculation dia ni sebenarnya adalah daripada konsep yang kita guna ataupun equation yang kita guna adalah daripada previous topics previous topic. Okay, sebelum tu I would like to remind about your test 1. Okay, so saya nak remind balik you punya test 1. Okay, so test 1. Okay, kita punya test 1 bila? 15 hari bulan 15 hari bulan, yes. So 15 hari bulan April. Okay, hari Jumaat ni lah Jumaat ni. Okay, sorry. Itu. So this is a Friday. Friday. Okay, and then pukul berapa? Waktu kelas Waktu kelas. So 3 to 5 PM lah waktu kelas. Okay, so we are using kalam. Okay, kita akan guna kalam. Okay, yang tu untuk you punya test lah. So test cover sampai mana? Cover sampai last week punya lecture lah ataupun hari ni punya lecture lah. Hari ni kan calculation je. Okay, so cover sampai design of shaft and its component. Okay, sampai last week punya lecture. Okay, sebelum saya start dengan sebelum kita tengok beberapa example, ada soalan daripada you all.
any question from you regarding to test 1? Yes. Soalan ada berapa? Soalan sebenarnya tak siap lagi. Saya pun tak tahu nak buat berapa soalan. Tapi 2 jam lah, 2 jam. Maksudnya soalan tu cukup lah untuk dijawab dalam masa 2 jam. Okay. Soalan tak siap lagi. So saya pun tak pasti lagi berapa soalan. Okay. Most probably mungkin dalam 3 soalan lah. Saya plan 3 soalan. 1 soalan daripada introduction, 1 soalan daripada introduction, 1 soalan daripada failure under static lah. Okay, failure under static loading. And then yang ketiga tu adalah soalan daripada failure under variable loading dan juga shaft. Okay, saya combinekan. Okay, sebab shaft ni dia guna konsep daripada failure under variable loading. So saya akan combinekan lah failure under variable loading tu dengan shaft tu combine jadi satu soalan. Okay, yang tu plan lah. So maybe 3 soalan besar lah. Alright. So ada soalan lain? Sir, Yes. attendance saya sir. Attendance? Saya baru masuk. Habis kelas lah. Boleh sir. Kelas. Alright. Ada soalan lain? Habis ni daripada untuk test regarding to test 1? Tak ada? Okay. Alright. Kalau tak ada, kita cuba buat example. Alright. So example 1. Okay, yang ni example yang paling mudah sekali lah. Example paling mudah sekali. Alright. Okay, kita cuba buat example yang mudah. A shaft is loaded. Okay, saya baca dulu soalan dia. Okay, shaft is loaded in bending and torsion. So dia ada bending and torsion lah. Okay, macam saya bagi tahu sebelum ni, kalau shaft ni biasanya dia biasanya shaft ni is subjected to multiple load lah. Okay, multiple load ataupun bukan satu saja load lah. Okay, biasanya dia ada bending, torsion, sometimes dia ada axial load jugalah. Okay, so for this case, shaft is loaded in bending and torsion. So kalau kita ada shaft, let's say you ada shaft. Okay, shaft yang tu. So maksudnya kita ada shaft ni akan di load subjected to bending moment. Okay, dan juga torsion. Lah. Torsion. Itu maksudnya dia ada 2, bending moment dan juga torsion. Alright, such that the MA, apa itu MA? Amplitude moment amplitude moment. Okay, 70 Nm. And then amplitude torsion. Okay, amplitude torsion 45 Nm. So and then mean moment. Okay, mean moment adalah 55 Nm. And then mean torsion adalah 35 Nm. 35 Nm. So maksudnya apa tu? Maksudnya adalah kalau you all ada kalau saya lukis moment, okay, moment versus, okay, kalau saya lukis moment versus time, so maksudnya dia lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Macam tu. And then okay, ataupun sekejap saya lukis kat bawah ni. Alright. So ini adalah moment, ini adalah time. So dia punya loading dia lebih kurang macam tu lah. Macam tu. And then ni dia punya mean. Okay. So kalau saya plot bending moment versus time. Okay. So yang ni maksudnya dia punya M dia. Ni mean moment. Okay, 55. Dan juga kita ada satu lagi alternating moment ataupun amplitude moment. Okay, amplitude moment ataupun alternating moment lah 70. 70 tu maksudnya daripada sini sampai sini. Okay, ini adalah okay, ini adalah MA. Okay, itu maksud dia lah. Alright. So sama juga untuk case torsion lah. Sama juga untuk case torsion. Alright. So kalau torsion, okay, let's say yang ni adalah T. Okay, ataupun top top. Okay, so sama juga dia cyclic loading.
Okay, kalau saya lukis dia punya mid range dia kat sini. So kat sini akan jadi TM dia lah. Okay, mean top. Top mean lah. Okay, purata dia. And then yang kat sini adalah dia punya top amplitude ataupun alternating top. Okay, itu maksud dia. For the shaft SU, okay, sekarang dia bagi SU ataupun ultimate tensile strength lah, SUT adalah 700 megapascal. Excuse me. SY, okay, yield strength adalah 560. And then the fully corrected endurance limit, which is SE lah. Okay, SE. Maksudnya SE ni adalah value yang you all dah kira lah. Excuse me. Alright, SE ni maksudnya dah ambil kira dia punya surface roughness, dia punya thickness, dia punya diameter, dia punya apa tu, surface finish and so on. So dapat terus SE. So tak perlu darab dengan KA, KB, KC, KD, KE lah. Sebab ini dah fully corrected. Okay, and then KF. Okay, KF apa? KF adalah fatigue stress concentration factors. Okay, fatigue stress concentration factor adalah 2.2. Okay, under normal stress. And then fatigue safety factor untuk under shear adalah 1.8. Okay, and then dia bagi juga factor of safety ataupun design factor 2.0. Okay, design factor 2.0. So soalan dia adalah determine acceptable diameter of the shaft. Okay, determine diameter lah. Diameter of the shaft menggunakan using the DE Gabor criterion. DE itu adalah distortion energy. Sebab apa distortion energy? Distortion energy ni maksudnya void-mimesis lah, void-mimesis. Sebab apa void-mimesis? Sebab kita ada multiple loading. Okay, ada multiple loading. So you kena guna void-mimesis lah. Okay. And then elliptic criterion. Okay, satu lagi elliptic criterion DE, dia combine dengan DE sebab case U ni adalah multiple loading. So kita pakai distortion energy lah. Okay, distortion energy ellipse and then juga distortion energy Gabor. Alright. Itu soalan dia lah, cari diameter. Berapakah diameter shaft untuk support all this load lah dengan design factor of 2.0. So macam mana nak solve? Okay, so dalam buku textbook tu dah ada equation, ya, dah ada equation macam mana nak cari D. So you just apply sajalah. Okay, so nak cari D, inilah equation dia untuk Gabor. Untuk Gabor dah dapat dah D. Tak perlu nak ni lah. Just masukkan value dalam equation. Okay, masukkan value dalam equation. So kita tengok dulu apa yang ada kat sini. So 8, okay, N is given. Okay, safety factor. So A ni apa? A ni yang ni. Ni A dia. Ni A ya. Okay. And then pi SE is given 1, 1, 2, B. Apa B? B ni apa? B ni ya. Ni adalah B. Okay. And then SE is given. A boleh kat bawah ni. SUT pun is given. Okay. So you boleh calculate lah. Okay. Tapi kena cari dulu A dan juga B. Okay, kena cari dulu apa itu A, what is the B. Right. So kita kira lah A dan juga B. A dan juga B. So daripada sini kita tengok okay, daripada sini sekejap. Okay. So kita boleh tulis, saya tulis balik equation untuk A tu. Okay, saya tulis balik. So A is equal to set, okay, 4 kali dengan KF MA square plus 3 KFS TA. Okay, and then square. Okay, so masukkan je lah semua value tu. Okay, set 4 kali KF. KF tadi dia bagi berapa? KF adalah 2.2. So masukkan 2.2 and then kali dengan MA. Okay, so MA adalah 70. Tadi dia bagi 70. Okay.
And then plus kuasa 2 ya, jangan lupa. 3 kali dengan KFS. KFS tadi 1.8 ya. 1.8. And then TA adalah 45. Okay, and then tutup kurungan. So dapat sini, guna kalkulator lah. So dapatlah A equal to, okay, tekan kalkulator. So set 42 square, so you akan dapat 338.4 Newton meter. Okay, so dapatlah untuk A. Dapat A. Alright. And then kita masuk pula B, kita tulis pula B. So B equal to, okay ni ya, 4 kfmm plus 3 kftm. Okay. So sama dengan square root. Okay, square root 4 kfmm, okay, square plus 3 kfs tm square. Okay, so masukkan all the values lah. Okay, masukkan all the values. So dapat 4 kali dengan kf adalah 2.2 and then mm adalah 55. Okay, ni pada soalan lah. Okay, and then plus dengan 3 kfs. Kfs tadi adalah 1.8 and then tm tadi adalah 35 square. So dapatlah berapa B. Okay, berapa B. Guna kalkulator. Okay, okay, so you dapat B berapa? Ada boleh jawab? Ada yang try ke? Ke you tunggu jawapan daripada saya je? 265.46. 5 lah meter. Okay. Alright. So ini adalah B. So kita masukkan je lah A dengan B tu dalam equation. Equation ni ya. Saya tulis ni sekejap. Okay. So ambil equation ni. Crop. Dan. Okay. So masukkan dalam equation tu. Okay. So dapatlah D equal to, panjang Okay. So 8 kali 2, safety factor dia adalah 2. So A dia adalah berapa? 338.4. Okay, bahagi dengan pi, bagi dengan SE. SE tadi dia bagi dalam soalan, SE adalah 210 210. Okay, jangan lupa 10 kuasa 6. Okay, and then 1 plus 1 plus panjang sikit lah panjang sikit. Okay, so 2 kali dengan B tadi adalah 265.5. Okay, and then SE tadi 210 bahagi dengan A tadi adalah 338.4. SUT tadi adalah 700 eksponen 6 lah. Okay, megapascal. Right, and then square. Tak muat. Okay. Okay, and then kuasa 2. Kuasa 2 dah. Square root 1/2. Okay, and then 1/1
1/3. 1/3. Oh, sekejap. 1/3. Boleh kira? Cuba tekan calculator. Jangan silap dia punya kurungan tu. Okay, dia punya bracket tu jangan salah lah. Okay, buat yang bahagian dalam dulu. Okay, buat bahagian dalam dulu. Buat ni dulu. And then tambah kuasa 2. And then square root. And then tambah 1. Lepas tu kali dengan ni, barulah kuasa 3. Kuasa 1/3. Okay, so you all akan dapat D equal to 25.85 kali dengan 10 kuasa negatif 3 meter. Okay, ataupun 25.85 mm. Okay, boleh try lah. Tekan calculator. Alright. So kita masuk kepada B. Okay, soalan B adalah menggunakan elliptic criterion. Okay, Saya nak tanya sikit. tanya. Okay, yang kat 2PSE tu, Okay. SE 210 tu tak perlu eksponen 6 210 perlu. Sorry. Oh, alamak. Kena kuasa 6. 0 kali 10 kuasa 6. Okay, thank you. Okay, boleh. Okay, thank you. So dapatlah dia. And then untuk soalan kedua, elliptic criterion. Elliptic criterion ni you akan guna equation ni, okay, yang panjang ni. D equal to yang ni lah, KL bla 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 bla. Sorry, ada yang nak bercakap? Ada yang tanya soalan? Ada yang tanya soalan ke tadi? Tak ada. Okay. Perlu ke saya buat? Tak perlulah You masukkan value je lah. 16 kali N bahagi dengan pi bla 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 bla. Okay, betul ke ni? DE lipstick. Perlu ke saya buat? Tak perlulah You masukkan value sajalah. Okay, masukkan 16 kali dengan safety factor bahagi dengan pi. KF pun dia beri, MA ada, SE, KFS ada, TA, SE, KFS, MM ada, SE ada. So you dapatlah D. Okay, so saya rasa saya tak perlu buat lah. Alright, so ada soalan tak setakat tu untuk soalan nombor 1, example 1? Okay, kalau tak ada kita masuk example 2. Jawapan dia apa sir? Yang B tu. Jawapan dia? Aha. Jawapan dia saya tak kira dah lagi. Kena kira lah. Boleh kira sendiri kot. Sepatutnya jawapan dia lebih kurang lah. Dia sebab dia value kriteria ni dia biasanya dia akan lebih kurang lah jawapan dia. Maksudnya walaupun you guna kriteria lain-lain, you akan dapat jawapan yang lebih kurang. Tapi ada kriteria yang konservatif, ada kriteria yang less konservatif lah. So jawapan dia akan sama ada lebih besar sedikit ataupun lebih kecil sedikit lah. So saya assume mungkin dalam 26, 27 ataupun dia macam ni lah. Dalam 25 plus 2mm minus 2mm, lebih kurang macam tu lah. So dalam range 23 sampai 27 mm. Kalau you dapat luar daripada ni, tak betul lah tu. You mesti lebih kurang dalam ni lah. Okay, you try buat lah. Jawapan saya tak kira pun lagi. Cuma saya rasa you boleh buat sendiri ni, masuk value sahaja. Boleh? Siapa yang tanya tadi? Boleh? Alright. Okay, kalau okay,
kita akan masuk example 2 example 2. Okay, ini adalah soalan for your information lah. Ini adalah soalan past year sebelum ni. Okay, untuk subjek mechanical design lah. You all ni element of mechanical design. So subjek you all ni sebenarnya subjek baru. Okay, tapi sebenarnya dia tapi actually is 60% similar to the mechanical design punya course lah. Mechanical design ni yang student engineering yang ambil you all engineering technology. So engineering ni dia ambil subjek mechanical design. Sama je, 60% hingga 70% sama. So ini adalah soalan daripada mechanical design past year. Okay, so in power generation plant, okay, so you ada power generation plant, okay, power plant and so on lah. The shaft as shown below, okay, you ada shaft, okay, ni adalah dia punya shaft lah. Shaft ni panjang lah, cuma kita lukis kecil sajalah, kita lukis bahagian yang critical sahaja. Okay, is used to transmit power from turbine blade to the generator. So maksudnya you all ada turbine, okay, let's say this is the turbine lah, turbine, and then dia ada shaft, and then dia connect to the generator. Dia connect to the generator. So you guna shaft lah. Ni adalah shaft. Okay, nak transmit power. Okay. The shaft operate under environment of 500 degree C. So shaft ni kita operate dekat power plant generation plant ataupun power plant. So of course lah temperature tinggi temperature dia tinggi lah. Power plant kan panas kan. Generate electric. So temperature dia adalah 500. 500 ni apa? Kalau you tengok saja 500 ni sepatutnya you dah tahulah. Ini mesti yang bahagian KA, KB, KC, KD tu. Saya tak ingat KD kot. KD ataupun KC. Okay, so due to temperature 500 degree C. Due to the weight of the turbine blade. Okay, so ada turbine blade ni dia ada berat lah. Okay, turbine blade. Dia ada blade macam tu kan. Turbine blade. Okay, disebabkan oleh turbine blade ni, the rotating shaft is subjected to a steady bending, steady bending moment and torsional force of 900 dan 700 Nm respectively. So you all ada bending moment 900 Nm dan juga 700 Nm untuk torsional force. Alright. The shaft is made from AISI 1080 hot roll. Okay, so ini dia punya material dan juga dia punya final process ataupun surface finish dia, HR. HR ni surface finish dia adalah HR. AISI 1080 tu adalah dia punya material. Ini stainless steel lah 1080 carbon steel. The shaft is machined to has small diameter D 80 mm. So 80 mm tu dia punya small diameter yang ni. Okay, ataupun trot diameter D adalah 80. And then large diameter D 120. Large diameter yang ni. Okay, 120. And notch radius R of 10 mm. So R ada notch radius pula 10 mm. Maksud dia ada stress concentration lah. Okay, dia ada stress concentration sebab ada notch. Alright. So the reliability goals of the design is set 90%. Okay, so 90% you focus you punya design ni 90% correct lah. Okay, yang tu kita panggil sebagai reliability goal. Okay, yang ni pun ada kena-mengena dengan KA, KB, KC, KD, KE lah. Okay, 90%. As a senior mechanical engineer, I distinguish the difference between shaft, axle, axle and also spindle. Yang ni dia punya knowledge lah. Sebagai knowledge lah. Okay. Kadang-kadang you pernah dengar spindle lah. Spindle, apa itu spindle? Apa itu shaft? Okay, spindle pun berpusing juga. Shaft pun berpusing. So what is the difference between shaft and spindle and also axle? Okay. Okay, itu soalan dia. And then soalan kedua, determine the corresponding stress at infinite
fatigue life. Okay, so dia nak berapakah stress, okay, ataupun fatigue strength lah, ataupun fatigue strength pada infinite fatigue life. Infinite fatigue life tu apa? Pada endurance limit lah, pada endurance limit. Maksudnya SF pada endurance limit. Okay, so SF pada endurance limit. Okay, itu soalan kedua lah. Soalan ketiga adalah evaluate the fatigue factor of safety. You nak cari fatigue safety of factor of safety lah, which is NF. Okay, using distortion energy Goodman criterion. So DE Goodman, kena guna DE Goodman. Okay, Goodman untuk cari NMF. Okay, itu soalan dia lah. Okay, boleh faham soalan? Soalan faham? Nak buat? Nak buat tahu, nak buat. Nak buat. Alright. So, sekejap ya, saya tengok dulu. Macam mana nak buat ni ya? Okay, so kita tengok dulu. Saya bagi slide kan? Saya dah bagi slide. Okay, pertamanya kita, apa beza shaft axle dengan spindle? Apa beza shaft axle dengan spindle? Apa beza? Siapa boleh jawab? Apa itu shaft? Siapa boleh jawab? Apa itu shaft? Shaft adalah rotating members lah. Okay, rotating members. Okay. So normally ataupun usually lah. Usually circular cross section lah. Circular cross section. Okay, and then guna untuk apa? Used to transmit power lah. Shaft diguna untuk transmit power. Okay, lebih kurang macam tu lah. Okay. And then axle pula apa? Pernah dengar axle ni apa? Axle ni adalah non-rotating. Dia macam shaft tapi dia tidak berpusing. Itu kita panggil axle lah. Okay, so non-rotating member. Okay, non-rotating member. So usually kita guna dia untuk support. Okay, usually used to support rotating wheel, rotating parts lah ataupun rotating wheel. Dia tidak berpusing tapi dia support benda yang berpusing. Itu dia panggil axle. Axle ni dia tidak berpusing, dia shaft, dia macam shaft tapi dia tidak berpusing tapi dia support benda yang berpusing. So maksudnya kalau axle tu dia macam shaft macam ni. Contohlah you ada wheel kat sini ni wheel let's say wheel. So wheel ni yang berpusing. Wheel ni berpusing. So wheel berpusing. So yang ni tak berpusing. Okay, yang ni tak berpusing. So dia dipanggil sebagai axle. Kalau shaft, benda ni yang berpusing, shaft tu yang berpusing. Okay, tu dia beza dia. Dan satu lagi spindle. Spindle ni apa? Spindle ni shaft lah. Kita boleh cakap dia sebagai short lah, short shaft. Short shaft tu kita panggil spindle. Okay, macam you buat drill apa semua tu kan, drill. Okay, you punya tool bits tu berpusing kan, tool bit you berpusing, so you boleh panggil dia sebagai shaft tapi dia adalah short shaft lah. Kalau panjang kita panggil shaft lah. Okay, kalau pendek biasa kita panggil spindle. Okay, spindle tengok application lah. Okay, yang tu dia punya basic definition lah. Okay, basic definition boleh baca lah dalam buku ada banyak, ini saya tulis saja roughly Okay, so untuk
perkataan yang lebih tepat tu, you boleh refer kepada textbook lah. Alright. Okay, and then kita nak masuk soalan kedua. Soalan kedua, determine the stress at infinite life. Okay, stress at infinite life. Okay. Alright, so SF lah. Okay, strength. Okay, so macam nak buat? Sekejap Okay. So shaft at infinite life maksudnya, okay, kalau you all tengok ni apa tadi? Ada okay. Sekejap Kalau you tengok SN curve, okay, SN curve. Okay, so infinite life tu maksudnya yang ni lah. Endurance, pada endurance limit pada endurance limit. Maksudnya bawah daripada contoh ni untuk contoh ni. So kalau stress you lower than 50, so yang ni maksudnya dia tidak akan fail selama-lamanya lah. Dia tak akan fail selama-lamanya. Okay, kalau you apply 100 kPSI ataupun stress sama dengan 100, so dia akan fail pada certain number of cycle lah. Okay, certain number of cycle dia akan fail. Okay, tapi kalau you nak infinite life, maksudnya dia tidak akan fail. Okay, dia tidak akan patah selama-lamanya. Okay, disebabkan oleh fatigue. Tak akan fail due to the fatigue lah. Maksudnya tidak fail disebabkan oleh fatigue. Okay, you kena cari dia punya endurance limit lah. Maksudnya stress yang you apply tu must be less than endurance limit. Okay, so kalau stress pada infinite life, okay, infinite life, okay, maksudnya apa? Maksudnya you kena cari endurance limit lah. Okay, endurance limit, endurance limit SE. Okay, SE ni adalah stress pada endurance limit lah. Maksudnya inilah stress yang you boleh apply supaya maximum stress yang you boleh apply supaya dia tidak fail due to fatigue. Okay, so soalan yang kedua ni bukan SF so dia adalah okay, so stress pada endurance limit which is SE. Okay, you kena cari SE. Okay, boleh nampak tak tu? Boleh? So jawapan dia just 50 je lah. Janganlah. Itu contoh ni. Ini contohnya ni. Ini contoh dalam graf ni. Okay. Janganlah guna yang tu. Kita tengoklah material kita apa semua. Okay, yang dengan value-value yang dibagi. Lagi satu, yang ni kan daripada testing. Daripada testing yang siapa tu? Siapa ke? Mori. R. Mori. Ini adalah testing dalam lab. Okay, dia bukanlah pada shaft yang sebenar. Dia bukan shaft yang sebenar. Ini adalah yang kita buat, yang control specimen. Yang specimen yang dah cantik, dah elok semua. Okay, inilah dia punya apa tu? Dia punya gambar lah. Okay, untuk case kita ni kita kena cari lah. Saya nak bagi tahu dulu dia adalah SE. Okay, stress pada infinite, saya nak bagi tahu adalah stress pada infinite life ni. Okay, infinite life ni maksudnya dia adalah SE. Okay, kena cari SE lah untuk you punya case. So nak cari SE macam mana? SE sama dengan KA, KB, KC, KD, KE, KF, SE prime. Itulah SE. So kena cari SE. Alright. So kena tahu dulu what is the KA, KB, KC, KD, KE, KF dengan SE. Okay. Alright. And then kena darab dengan KF lah sebab dia ada stress concentration. Okay, dia kena darab dengan stress concentration.
ba- 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 Sekejap KA, KB, KC, KF. SE. Oh, tak perlu. Okay. So kita guna equation ni saja. Sekejap Stress concentration KA. Okay, tak perlu. Okay, so you cari SE, infinite life. Okay, guna KA, KB, KC, KE, KED, KD, KE, KF dengan SE prime. Alright. So first kita cari SE prime dulu what is dia? SE prime. So SE prime ni berapa? Sama dengan 0.5 SUT. Okay, ingat lagi tak? Ada tak saya tunjuk gambar? Tak ada. Okay. Jangan lupalah dia punya relationship tu. Sekejap saya tunjuk kat you all. Takut you all lupa. Okay, yang ni. Okay. So SE sama dengan SE prime sama dengan 0.5 SUT. SUT. So okay. So SUT berapa? Kita kena tahu pula SUT. Okay. So dia dah bagi dah material dia adalah AISI 1080 HR. Okay, 1080 HR. So okay, table saya ada letak. Ini adalah appendix. Ini adalah appendix A20 lah. Okay, dalam you punya textbook you boleh refer. Okay, and then kita tengok untuk 1080 HR. Okay, so dia punya tensile strength dia adalah 770. Okay, and then dia punya yield strength dia adalah 420. Okay, so from table saya boleh tulis sini. Okay, from table in appendix lah. Okay, appendix. Okay, so SUT sama dengan 770 megapascal. So S yield dia adalah berapa tadi? 420 megapascal. Okay, so dapatlah SE prime sama dengan 0.5 kali dengan 770. So equal to berapa? 770 bahagi 2. Okay, dapat 385 megapascal. Okay, so dapat dah SE. Okay, so you all dapat SE. Okay, sekarang nak cari KA pula. KA. KA apa KA? KA. Okay, KA adalah surface modification factor. Okay, KA sama dengan ASUT power of B. Okay, so kita cari KA. So KA sama dengan ASUT power of B. Okay, and then kita tengok dia punya diameter dia. Diameter dia adalah sorry. Ini adalah surface factor. Surface factor. So untuk case kita dia adalah hot roll. Okay, hot roll. Hot roll. So dia punya KA A dia adalah 57.7. Dia punya B adalah negatif 0.7118. Okay, hot roll. Sekejap. Pening Saya pun pening. This shot is machine. Hot roll steam.
Okay, ada kekeliruan sikit kat sini ya. Yang ni adalah hot roll, tapi dia adalah is machine. Okay, maksudnya surface finish dia adalah machine So yang ni pun ada machine. Mana satu nak guna? Mana satu nak guna? Mana satu nak guna? HR code. The shaft is machine to has diameter 50. Large diameter hot roll. Tapi saya rasa machine sebabnya ini adalah surface factor. Surface factor ni maksudnya the last process. Proses yang terakhir. Okay, proses yang terakhir. Maksudnya bila you dah dapat shaft, lepas tu you nak dapatkan diameter tersebut, you kena machine dia. Atau machine ni macam lathe machine lah, macam turning machine. So you kena buang. So dia memang daripada hot roll. Hot roll ni maksudnya dia you dah belajar manufacturing process kan? Dia roll kan, maksudnya daripada billet tu dia keluar, dia masuk dalam die and then dia akan keluar dalam bentuk shaft. Okay, bila dia dapat shaft tu, dia akan buat turning untuk dapatkan diameter yang diperlukan lah. Okay, untuk case ni dia akan dapatkan diameter 120 dengan 80. Okay, diameter kecil dengan diameter besar tu 120. So dia machine. Okay, so the last process actually dia machine lah. Okay, hot roll, dapatkan shaft and then dia machine buat turning untuk dapatkan diameter yang dia nak lah. So untuk bagi saya lah, okay, kalau soalan ni sebenarnya ada keliru sikit. Cumanya for me the last, sebab yang KA ni adalah surface finish Yang kena remember yang KA ni adalah surface finish. Maksudnya proses terakhir. Okay, untuk terakhir untuk dapatkan surface tersebut lah. So untuk case ni adalah machine machine. Okay, dia guna turning. So I believe machine lah, machine. Okay, so A dia adalah 4.51 dan juga B dia adalah negatif 0.265. Okay, A adalah 4.51 dan B dia adalah negatif 0.265. Okay, 4.51 ni. Okay, ingat KA ni adalah surface finish, proses terakhir. Okay, proses terakhir. Untuk case ni dia buat turning lah ataupun dia buat machining lah. Okay, alright. So kita boleh kira lah KA sama dengan 4.51 SUT tadi 770 kali kuasa B. Okay, power of B minus 0.265. Okay, so kira lah guna calculator. You all akan dapat 77 77. Okay, 775 lah saya tulis. Okay, and then KB pula. Okay, kena cari KB. So KB adalah size factor. Size factor. Okay, so dia punya diameter berapa? Okay, guna diameter yang dalam lah. Okay, yang small diameter small diameter. So small diameter adalah 80. Okay, so 80. So ambil 1.51 kali dengan D power of minus 0.157 lah. Okay, sekejap saya deletekan yang ni dulu. Okay, so ambil diameter ni diameter yang kecil yang tolak dengan notch tu. So adalah yang ni lah, kita kena ambil ni lah sebab dia 80 mm. So jawapan dia punya equation adalah 1.51 D. 1.51. So KB adalah 1.51 D power of negatif 0.157. So dapat 1.51, betul tak? Okay, kali dengan 80. Okay, so kuasa negatif 0.157. So dapat KB. Berapa KB boleh tolong kirakan tak? .759. Okay, thank you. Okay, and then cari pula KC. Okay, so KC equal to, so KC ni apa KC adalah loading factors. Loading factors.
Torsion dengan bending. Torsion dengan bending. Torsion dengan bending. Oh, saya lupa. Kalau kita combine, you ada torsion dengan juga you ada bending, you kena refer pada you punya textbook. Ada, sebab kita sekarang ni ada combine loading, kita ada bending, kita ada torsion. So mana satu nak pakai? Sekejap saya pun dah lupa apa yang you all perlu buat lah kalau ada combine loading. So sekejap. KC. Use this only for pure torsional fatigue. When the torsion is combined with other stress such as bending, KC equal to 1. Okay. Okay, so kalau you ada torsion plus bending, okay, ataupun torsion plus axial load lah, for example axial load. Okay, so you guna KC equal to 1. Sama juga, KC equal to 1. Okay, so kalau combine, guna KC equal to 1. Okay, mana saya dapat ni? Saya tengok dalam buku textbook dalam buku textbook tengoklah version apa yang you all guna. Okay, depends pada you punya version. Okay, so kalau table yang ni table berapa ni? Okay, so kalau dalam ni dia ada nota kat bawah tu. Okay, kalau you buka ada textbook lah, kalau you all ada textbook dia ada nota dekat bawah tu. Okay, nota bawah sekali. Okay, footnote footnote dia panggil footnote. Okay, nota kaki kat bawah sekali. So dia ada bagi tahu okay, when torsion is combined with other stresses, okay, such as bending, then use KC equal to 1. Okay, use KC equal to 1. Okay, so for this case kita ada torsion dia combine dengan bending, so KC ni equal to 1. Okay, and then KD adalah temperature. Okay, KD adalah temperature. So our temperature is 500. Okay, temperature kita adalah 500. So KD dia adalah, ini KD lah ini KD. Okay, KD sama dengan ST bahagi dengan SRT. Okay, so KD adalah 0.768. So KD equal to 0.768. Okay, 768. And then KE pula. KE ni apa? KE ni adalah reliability factor. Okay, so kalau tengok soalan, okay, reliability kita adalah 90% 90%. Okay, so 90% maksudnya adalah yang ni Okay, so KE dia adalah 0.897. Okay, okay, 0.897. Okay, habislah. Okay, habislah. So kita boleh kira lah SE prime. Okay, endurance limit adalah KA, KB, KC, KD, KE, KF ada? KF tak ada KF sama dengan 1 KF sama dengan 1. KF adalah miscellaneous ataupun ada factors lah. Okay, ada factors dia tak bagi tahu, so kita anggap dia 1 lah. Okay, KF, so SE. So SE, sorry, ni bukan prime. Okay, kat sini yang prime. So SE equal to, okay, kita boleh tulis lah KA sama dengan 0.775 and then KB adalah 0.759, KC adalah 1, KD adalah 0.768, KE adalah 0.897 and then KF adalah 1, SE prime tadi adalah 385. Okay, so dapatlah endurance limit. Okay, maksudnya stress pada infinite life. Okay, boleh kira tak ini 0.75 76 89
So dapat 156 megapascal. Okay, inilah stress dia lah. Stress yang you perlu apply supaya dia tidak fail lah. Dia tidak fail. So kalau kita lukis SN curve, okay, yang tadi ya, macam yang tadi tu. Okay, so stress kat sini adalah 156 megapascal. Okay, megapascal. So ini adalah number of cycle. Okay, ada soalan tak? Ada soalan ke? Tak ada. Boleh faham tak ni? Saya pun pening juga ni kadang-kadang. Tak ingat. Okay. Alright. So kalau okay, kita masuk. Sir, untuk yang Untuk yang mana? sir, untuk yang diameter tu memang kena ambil yang nilai diameter yang kecil Diameter kecil. Diameter kecil. Betul. Sebab kita ambil yang apa tu? Yang paling dangerous lah. Maksudnya yang supaya jawapan you tu konservatif lah. Konservatif. Sebab dia akan fail kat situ. Dia akan fail pada notch tu. So you ambil yang consider yang diameter yang kecil lah. Okay. Ada soalan lain? Ada soalan lain tak? Tak ada. Tak ada, saya proceed lah. Yang nombor 3. Okay, untuk nombor 3, evaluate the factor of safety using distortion energy DE Goodman criterion. Alright, so NF, kita nak cari NF. So saya ada letak dalam slide tu dia punya factor of safety. Factor of safety. Mana factor of safety? 1/n. Okay. Alright, so factor safety dia yang ni lah. Panjang ni kena cari semua. Okay, anyway. Okay, kita check satu-satu dulu apa yang perlu kita carilah. 16 boleh, pi okey, diameter okey. Okay, diameter 80 tu lah. Okay, diameter ni adalah 80 mm. Okay. And then SE dah kira. Okay, tadi dah kira SE. Okay, KF yang tak ada. KF tak ada lagi. MA tak ada lagi. Okay, ni tak ada. KFS kena cari. Okay, ni tak ada lagi. TA tak ada lagi, kena cari. Okay, and then SUT dah ada. KF, okay, ini dah tulis. MM kena cari. Okay. And then KFS dah tulis. TM. Okay, inilah value yang you perlu carilah untuk masukkan dalam equation DE Goodman. Okay, cumanya saya nak bagi tahu you all. Okay. Kalau you all perasan kat sini, steady bending moment and torsional force. Apa maksud itu? Apa maksud steady bending moment and torsional force? Okay, you all ada shaft. Dia macam ni you all ada shaft. Okay. Oops. Yang ni important very important lah. You all ada shaft. And then ada bending moment. Ada bending moment. Okay. And then let's say lah moment tu adalah 10 lah. Let's say adalah 10. So dekat atas ni dia akan jadi plus 10. Kat bawah ni jadi minus 10. Okay, sebab dia dalam bending kan. Dia bending ataupun terbalik. Okay, dia bend. So kat atas akan jadi negatif. Kat bawah akan jadi positif. Betul Betul? Betul tak? Betul? Betul ke tak? Betul ke betul? Okay, betul Alright. So kalau shaft ni rotates. Okay, kalau shaft ni rotates. Okay, shaft ni berpusing. Okay, ada speed lah berpusing. So dia akan bertukar lah. Okay, let's say you consider point kat sini. Point A ni. Okay, so point A mula-mula positif. And then dia akan jadi negatif. Dia akan jadi positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Macam tu. Okay. Alright. So daripada sini, okay, apa yang you boleh
cakap kat sini. Moment, ini adalah M versus ni. So moment amplitude dia ada value lah. Ni moment amplitude dia lah. MM. MA. Okay, moment amplitude MA. Macam mana pula dengan MM? MM dia berapa? Berapa value MM? Negatif lah kan? Negatif. MM dekat mana MM? MM tu mean kan? MM tu mean kan? Mean. Okay, dia punya tengah-tengah. So untuk yang ni, tengah-tengah dia apa? Kosong lah Ustaz. Kosong. Yes. Yang ni ada value lah. Ini ada value lah. Tak tahulah. Yang ni kosong. Okay. So MM tu kosong. Sebenarnya dalam equation tu, MM tu kosong. Ini kosong terus. Okay. Tak perlu kira. Alright. Itu yang pertama. Yang kedua, you ada torsion pula. Okay. Yang kedua, you ada torsion. Sekejap bagi saya 1 minit. Okay, sekejap 1 minit. Okay, alright, sambung balik. Okay, kalau torsion pula. Okay, kalau torsion, top. Okay, so tak kira lah kat mana point-point dia, kat mana semua titik. So torsion tu dia akan tetap, value dia akan tetap sama lah. Okay, same value. Okay, same value. Sebab kalau torsion, kalau you potong ni lah, potong shaft ni. Okay, you potong shaft, dia akan dapat dia punya cross section lah. So torsion tu kat sini kan, torsion kat sini. So value dia semua sama je kat sini. Semua point-point ni. Okay, point kat sini, 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 kat sini. Value dia sama je. Okay, value dia sama. Okay, value sama. And then bila dia berpusing, okay, even kalau dia berpusing pun value dia tetap akan sama. Okay, value dia tetap akan sama. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau you all plot lah torsion versus time, dia akan constant saja. Even though shaft tu berpusing, value dia akan constant. Value dia akan constant. So, berapa dia punya TA? Torque amplitude dia dengan torque mean. Berapa torque A dia? Torque amplitude dia berapa? Ada boleh jawab? TA kosong, TA kosong. TM tu kosong. TM tak kosong. TM tu TM ada nilai kan? value ni lah. Value ni. Mean dia tu ni. Tapi dia tak ada amplitude. Dia tak ada amplitude. Dia tak ada amplitude. So, TA dia kosong. T mean dia sama dengan T. So, kalau kita dah tahu TA dia adalah kosong. Sini adalah kosong. Sini adalah kosong. So equation dia tu jadi simple lah. 1/n equal to 16 bagi pi d power of 3. Okay, 1/SE. Okay, 4 kf ma square. Okay. And then 1/2 plus dengan 1/SUT. Okay, 4. Okay, 3 kali dengan KFS TM square 1/2. Itulah dia punya equation dia. Okay, equation dia jadi macam tu. Yes. Macam tertinggal kurungan pula ni. Kuasa 2.
Okay. Dia satu lagi ni. Kosong situ. Kat sini. Okay. Right. So you boleh simplify lah. Boleh simplify question ni. TA equal to 0, MM equal to 0. Alright. So kita dah carilah basically MM ni dah ada. Okay, dah cari MM equal to 0. Dengan TA. TA ni pun dah cari equal to 0. Ni pun equal to 0. Okay. So yang kita nak cari sekarang adalah KF, MA, KFS, TM. Itu saja. Okay, itu sahaja. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, kita cari SUT dah cari, SY dah cari. Okay, kita cari KF. Okay, KF. Okay, KF. So equation untuk KF apa ya? Equation untuk KF. Kalau kita tengok yang ni balik. KF equal to KF equal to 1 plus Q KT minus 1. So you kena banyak refer pada table lah Refer table sana, refer table sini. Itu yang susahnya. Okay, so kita nak cari KF. So kita tak Allah. So KF equal to berapa tadi? 1 plus Q. 1 plus Q KT minus 1. KT minus 1. Okay, kena cari dulu Q. Okay, Q kena refer pada 620. Okay, yang ni. Okay. 620. Figure 620. Okay, 620. Yes. Alright, so kita punya SUT adalah 770. So somewhere here lah. Okay, somewhere here 770. And then notch radius dia berapa tadi? Berapa notch radius dia? Notch radius adalah 10. Okay, notch radius 10. So kena banyak refer table Notch radius 10. Mana 10? Notch radius 10. Tak ada. Okay. Tak ada. You anggap je lah straight ni sekejap Ada soalan kat sini Eliminate subject for larger. Okay, kalau you tengok dalam ni, dia tulis sini for larger notch radius, use value of Q corresponding to 4 mm. Okay, for largest diameter, macam case kita lah 10 mm, gunakan R 4 mm. Okay, so gunakan R pada 4 mm, lebih kurang sini lah. Okay, lebih kurang situ. So dia punya Q dia adalah 0.8 lebih lah. Okay, 0.8 something. Okay, so saya assume sebagai 0. Lebih kurang berapa sini? 0.83 lah, lebih kurang macam tu Okay, so mana tadi? 0.83. Okay, Q adalah 0.83. Okay, KT pula berapa? Okay, KT adalah static stress concentration factors. Kena refer table juga. Kena refer table mana? Kita tengoklah. Untuk bending moment. Okay, untuk bending moment yang ni. Okay, ini adalah our case lah. Okay, case kita lebih kurang yang ni yang ni. Ada bending moment. Okay, and then ada radius dan so yang ni lah dia punya figure dia. Okay, figure A1514. Okay, so tapi nak cari tu kena cari dulu capital D over D dengan R over D. Okay, so kita kena calculate dulu dia punya R over D dengan capital D over D. Okay, okay. So R over D adalah R radius 10, D tadi 80 lah. Okay, D 80. So R over D sama dengan
10 bagi 80, 0.125 lah. Okay. So capital D over D adalah 120. Okay, diameter yang besar tu. Okay, diameter yang besar adalah 120. Kalau you tengok dalam soalan lah. Dalam soalan dibagi 120 Okay, 120. Okay, bahagi dengan small d adalah 80. Okay, so sama dengan 1.5. Okay, so R over D adalah 0.125. So capital D over D adalah 1.5. Then pergi balik dekat table tu. Okay, R over D 0.125. 0.125 lebih kurang kat sini. And then 1.5. D over D adalah 1.5. Yang ni. Okay, so line ni. So dapat 1.8. Okay, lebih kurang 1.8. Okay, lebih kurang 1.8. Okay, lebih sikit lah, 82 boleh lah. So KT dia adalah 1.82, lebih kurang 81, 82, 83. Okay, boleh diterima. Okay, so bolehlah kira KF. KF sama dengan 1 tambah dengan 0.83. So KT adalah 1.82 tolak 1. So dapatlah KF sama dengan berapa tu? 1. Tolong kira sama 1.681. Okay, lebih kurang. Okay, kalau you dapat lain bagi tahu Alright. Okay, so kita dah cari KF. Okay, KF kita dah cari. So sekarang kita cari KFS. KFS macam mana equation dia? Equation dia yang ni. KFS sama juga tapi dalam bentuk shear lah. Okay, dalam shear. Okay, so saya boleh tulis equation yang sama lah. KFS sama dengan 1 plus Q KTS minus 1 Q shear, QS Q shear. Alright, so sama juga untuk QS kita kena refer table. Okay, yang ni adalah untuk bending, yang ni untuk torsion. Okay, yang ni untuk torsion ni untuk reboot torsion. Alright, so sudah. Dia guna Britnell hardness. You kena cari Britnell hardness dulu Britnell hardness. Okay, sebab tak tahu nak guna graf mana You tak tahu nak guna graf ni ke, graf ni So kena refer kepada Britnell hardness. Kena cari Britnell hardness. Hardness pula. Okay. Okay, hardness dia ada equation dia jugalah. Yang ni. Baik. Okay, SUT sama dengan 341 HB. SUT sama dengan 341 HB. Okay. SUT sama dengan, okay, nak cari hardness dia dulu So SUT sama dengan 3.41 HB. So HB equal to SUT bahagi dengan 3.41. So 770 bahagi dengan 3.41. Betul lah 770 tadi. 770. Yes. Okay, boleh tolong saya kira ni berapa? Dia punya hardness dia 225.8. Okay, 225.8. Okay, so maksudnya kita kena refer 225.8. 225. Okay, so kita kena ambil ni lah. Okay, dia lebih pada 200. Alright, so notch radius tadi adalah 10. Okay, kalau 10 kita kena ambil, kalau ni for larger notch radius, use the value correspond to the R equal to 4 mm. So kita ambil pada 4 mm lah. Okay, so kita refer yang ni kita refer yang ni. Ini. Sebab dia punya hardness lebih pada 200. And then notch radius dia kita ambil pada
4.0. So lebih kurang 1 lah Q dia. Okay, Q dia adalah 1. Okay, Q dia adalah 1. Alright. Mana tadi? Itulah ini. Okay, Q dia QS QS dia adalah QS dia sama dengan 1. Alright, KTS pula. KTS kena tengok table lagi. Okay, yang ni ni. Untuk torsion. Okay, untuk torsion and then ada notch. So kita refer pada figure A1515. Okay, A1515. So R over D tadi adalah 0.125. So which is somewhere here lah, somewhere here. And then D over D tadi adalah 1.5. Okay, 1.5. 1.5 mana ada? Okay, 1.5. 1.5 tak ada. 1.5 tak ada. Agak-agak je lah. Ini adalah 1.02, 0.5, lebih kurang kat atas ni. Tak ada graf ni tak ada. 1.5 tak ada. So uh, 1.5 R over D, D over D. Lebih kurang lah ambil atas sikit lah. Ini 1.3. So you assume 1.5 tu atas sedikit lah. Okay, atas sedikit. So lebih kurang lah kat situ lah. Okay. So saya letak je lah 1.4 lebih kurang lah. 1.4. Okay, 1.4. Bubul lah apa-apa pun sepatutnya adalah value tu. Tapi dalam soalan ni tak ada pula. Macam mana soalan ni tak ada. Okay. Alright. So nak ambil berapa ni? 1.59. 1.59. 1.59. Ikutlah nak ambil berapa pun. Okay, ikutlah nak ambil berapa pun. Tak ada masalah. Okay, so KTS sama dengan 1. Nak mudah ambil 1.59, 1.6. Ambillah 1.55. Ikut you lah. Okay, ikut you. Ikutlah. Ikut. Ya, saya tak pastilah siapa yang buat soalan ni. Value tu tak ada, cuma tak apa. Cuma nanti masa exam sepatutnya diberilah. Okay, diberi. Ataupun soalan tu mesti ada lah. Okay, tak apa. So kita pakai 1.55 ke 1.6 ke whatever lah. Ya, as long as you tahu macam mana nak cari value tersebut lah. Yang penting you tahu macam mana nak cari. Jangan tak tahu pula. Alright. Okay, so boleh cari KFS lah. KFS sama dengan 1 tambah 1 tambah QSD 1, KSD 1.55 tolak 1. Okay, boleh bantu saya tak kira ni? 1.55 jawapannya. 1.55. 0.55, 1.55, 1.55, yes. 1.55. So dapat KFS. Okay, so kita dah dapat lah KFS ni. Kita dapat juga KFS. Oh dah tanda. Okay, sekarang nak cari MA dengan TM. MA dengan TM. Alright. MA, TM. Okay, so MA dia dah bagi kan? Okay, bending moment dia dah bagi tak perlu cari pun. Okay, bending moment 900. Dia punya torsion dia adalah 700. So dah ada lah value tu. Okay, so TA dah ada, MM pun dah ada. Okay, alright. Sorry, TA ada. MA ada dan juga TM pun ada. Okay. Value dia adalah
900 dengan 700. Okay, 900 dengan 700. Okay. So masuk dalam equation lah. Okay, masuk dalam equation ni. Okay, copy. Paste. Okay, you just masukkan dalam equation tersebut. So dapatlah 1/n sama dengan 16 bahagi dengan pi. So dia punya diameter adalah 80 kali 10 negatif 3. Okay, and then 1/SE. Okay, SE dia adalah tadi kita dah cari 156 ke apa tadi? 156, yes. Okay. 156 exponent 6. Okay, and then 4 kali dengan KF. KF pun dah cari. KF tadi ada 1.681. And then kali pula dengan MA. Okay, kali dengan MA. MA tadi okay, MA 900. Okay, 900 kuasa 2 square root, and then tambah, ini saya sambung tambah 1 per SUT 770 exponent 6 kali dengan 3 kali dengan KFS 1.55 and then kali dengan TM. TM dia tadi 700 kuasa 2 and then square root kan, and then tutup. Okay, nanti you akan dapatlah 1/n sama dengan bla bla bla. So n equal to bla bla bla. Boleh tak? Itu you boleh buat sendirilah masukkan je value and then seperti ini boleh dapat. Okay, ada soalan tak setakat tu? Kenapa? Oh, 80 tu mm, saya tukar meter. Tukar kepada meter. Tukar meter lah. Lepas tu yang kalau stress tu tukar kepada Pascal. 156 E6 tu maksudnya 10 kuasa 6 lah. Saya tukar kepada ni lah. Pascal. Megapascal pada Pascal. 80 tu negatif 3 tu sebab saya tukar pada meter. Tu 80 mm. Okay. Ada soalan lain? Sir, Yes. yang 16 per pi D tu, D cube lah. Diameter. Power 3. Yes. Sorry, tertinggal. Power cube, yes. Tengok equation. Saya tertinggal. Mana tadi? Ni kan, ni atas ni. Okay. Ada cube. Saya tertinggal tu. Okay, ada lain? Ada soalan lain tak? Okay. So kalau tak ada, saya rasa itu sajalah kot. Ni bulan puasa ni kita habis awal sikit. Okay, so kita tamatkan lecture ni, and then jangan lupa hari Jumaat waktu kelas ada test 1. Okay, you all cukup je pukul kelas kita pukul 3 Okay, pukul 3 you all terus access kepada kalam lah. Okay, access kepada kalam, saya akan buka sistem pukul 3 lah. Okay, sampai pukul 5. Okay, kalau tak ada, itu saja. Terima kasih, selamat berpuasa. Okay, siapa yang belum ambil attendance tadi? Saya sir. Khairul Fitri. Khairul Fitri. Alright. Thank you, sir. Okay. Thank you sir.